Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, saya Cikgu Syuhaida akan mengajar kamu karangan jenis fakta. Tajuk karangan kita hari ini ialah kesan pencemaran air terhadap alam sekitar. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, mari Cikgu terangkan kepada kamu apakah itu karangan jenis fakta. Karangan jenis fakta meminta murid memberikan pendapat, saranan dan penghujahan terhadap tajuk yang diberikan. Sebelum menulis, murid perlu benar-benar memahami tajuk yang diberikan. Setiap perenggan menampilkan idea yang berlainan dan sebaik-baiknya, idea yang penting didahulukan. Dalam bahagian idea, ayat pertama mestilah dimuatkan dengan idea, manakala ayat kedua dan ketiga perlu menyatakan huraian serta contoh. Ayat pertama perlu ada kaitan dengan ayat yang berikutnya. Gunakan bahasa yang tepat dan elakkan penggunaan bahasa yang meleret-leret. Jika perlu, murid boleh menyertakan peribahasa atau kata-kata hikmah. Apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Objektif pembelajaran kita hari ini ialah murid dapat menulis draft dan menghasilkan karangan jenis fakta. Sekarang kita mulakan dengan pendahuluan. Bagi pendahuluan, kamu boleh menulis pendahuluan dengan memberi definisi kepada pencemaran ataupun boleh membincangkan masalah pencemaran semasa yang berlaku di negara kita. Contohnya, kamu boleh cuba dapatkan maksud atau definisi pencemaran melalui Google. Yang saya cari dalam Wikipedia, contohnya, pencemaran air ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. Itu ialah contoh pendahuluan bagi kaedah memberi definisi pencemaran. Kamu juga boleh beri pendahuluan dengan menyatakan masalah pencemaran semasa. Contohnya, masalah pencemaran air semakin berleluasa di Malaysia. Ini dapat dibuktikan melalui berita-berita yang dipaparkan di akhbar-akhbar utama negara. Itu antara contoh pendahuluan yang boleh kamu buat. Untuk isi pertama, cikgu cadangkan isinya ialah kepupusan hidupan air. Contohnya, ada ikan, udang, batu karang yang akan mati apabila air tercemar. Huraiannya pula ialah menjejaskan sumber protein. Kalau kamu nak tahu, semua binatang-binatang atau haiwan dalam air akan mati kerana tempat tinggalnya tercemar. Apa yang mencemarkan tempat tinggal haiwan-haiwan ni? Contohnya, manusia ni akan melakukan pembuangan minyak, pembuangan sisa toksin, pembuangan sisa kumbahan ke dalam air. Dan ini akan meracun haiwan-haiwan yang ada dalam air tersebut. Haiwan-haiwan ni akan pupus dan mati. Mereka akan kekurangan oksigen, air tersebut beracun dan tempat tinggal mereka juga akan musnah. Tempat tinggal haiwan-haiwan ni ialah terumbu karang. Terumbu karang tu ialah tempat tinggal ikan, udang, ketam, semua tu dia akan tinggal di dalam terumbu karang. Terumbu karang ni apabila adanya pencemaran akan rosak dan mati. Untuk pengetahuan, terumbu karang juga ialah benda hidup yang membesar. Tapi apabila adanya pencemaran air, maka terumbu karang akan rosak. Jadi ini akan menjejaskan sumber protein. Sumber protein tu apa? Makanan manusia. Manusia yang buat kesalahan dengan mencemarkan air dan manusia juga yang akan terima akibatnya. Sebabnya bila sumber proteinnya akan pupus, ikan dah tak ada, macam mana manusia nak makan? Jadi isi pertama kamu ialah kepupusan hidupan air dan huraiannya yang seperti yang saya nyatakan tadi. Isi kedua yang cikgu cadangkan kepada kamu ialah nelayan tidak dapat mencari rezeki. Kenapa nelayan tidak dapat mencari rezeki? Kerana apabila berlakunya pencemaran, banyak ikan atau haiwan yang berada di dalam air akan mati. Selain daripada itu, haiwan atau ikan yang berada dalam air yang tercemar akan berhijrah ke kawasan perairan yang lebih bersih. Ini disebabkan oleh adanya
Aktiviti seperti tumpahan minyak atau pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal di kawasan perairan. Nelayan tidak dapat menangkap ikan di kawasan tersebut kerana ikannya dah mati ataupun ikannya telah lari ke tempat lain. Jadi isi kedua kamu ialah nelayan tidak dapat mencari rezeki. Untuk isi ketiga, cikgu cadangkan ialah menjejaskan industri pelancongan. Pencemaran air akan menjejaskan industri pelancongan. Kenapa pencemaran air boleh menjejaskan industri pelancongan? Ya, pencemaran akan menjejaskan industri pelancongan kerana apabila air tercemar akan wujudlah bau yang kurang selesa di kawasan perairan kita. Dan pulau-pulau dan pantai akan kurang dikunjungi oleh pelancong dalam dan luar negara. Selain daripada itu, tumpahan minyak boleh merosakkan terumbu karang yang cantik yang berada di perairan kita. Aktiviti seperti snorkeling tidak akan dapat dijalankan kerana semua terumbu karang akan rosak akibat daripada pencemaran air. Akhir sekali, bagi perenggan penutup, cikgu berikan kamu perenggan penutup yang boleh kamu tiru, iaitu alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan ia dapat diwariskan kepada generasi akan datang dalam keadaan baik. Tapi jika kamu ada idea yang lebih baik, kamu boleh buat penutup menggunakan ayat kamu sendiri. Cikgu rasa cukup setakat ini dulu. Kamu boleh cuba untuk membuat karangan jenis fakta kali ini dan kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menulis.